Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam kelas Bahasa Melayu bersama Ustaz Rahman pada hari ini, hari Selasa 3 hari bulan 8 2021. Apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sihat. Kita boleh bangun, kita dapat bernafas, kita kena ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Macam Islam pun dah ajar kan, kita bila kita bangun je, sebelum tidur dah baca doa kan. Bila bangun pun baca doa kan. Doa bangun tidur kan. Kita nak menyatakan yang kita bersyukur. Kita selepas kita dimatikan, kita boleh dihidupkan kembali dengan kuasa Tuhan, kuasa Allah SWT kan. Alhamdulillah, pagi-pagi kita dapat bangun, dapat sama-sama pergi kelas. Okey, seterusnya sebelum kita memulakan kelas kita, marilah kita sama-sama menadah tangan, membaca doa sebelum belajar. Mari kita sama-sama menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tahniah kepada yang berjaya hadir ke dalam kelas online kita pada hari ini. Yang kawan kita yang tidak dapat hadir, kita sama-sama doa supaya kawan-kawan kita berjaya untuk hadir juga kan. Kita tak tahu, dia mungkin ada kekangan-kekangan yang tak dapat dielakkan kan. Contohnya macam ibu dan ayah dia bekerja, tak ada siapa yang nak tolong bukakan, ataupun dia tak ada peralatan untuk buka kelas online. Kita sama-sama kita doakan semoga urusan kawan-kawan kita untuk sertai kelas online ni dipermudahkan, dilancarkan. Okey. Seterusnya, sebelum kita masuk topik untuk hari ini, Ustaz nak imbas kembali apa yang telah kamu pelajari pada kelas sebelum ini. Siapa ingat? Boleh on mikrofon. Siapa ingat lagi apa yang kita dah pelajari pada kelas sebelum ini? Umar, bagus Umar. Angkat tangan. Okey Umar. Apa yang kita dah pelajari pada kelas sebelum ini? Okey, Fadia, boleh bantu Umar? Kata mingguan akhirat. Liburan. Kata okey Umar. Sama di jalan raya. Yang itu sebelum yang kita cuti sekolah lagi kan. Yang kelas semalam. Kelas semalam kita dah pelajari tentang bunga kebanggaan kan. Tentang bunga Pakma ataupun dikenali sebagai bunga Rafflesia kan. Itu bunga kebanggaan negeri apa tu? Negeri Sabah. Ya, betul Fadia, terima kasih. Bunga kan, bunga kebanggaan ataupun bunga rasmi negeri Sabah. Kan itu yang semalam kita dah belajar kan. Ustaz pun dah bagi kuis tentang bunga yang awak dah jawab di dalam kuisi. Ada yang betul semua, ada yang salah satu. Tak apalah, itu proses kita belajar kan. Ada betul, ada salah. Yang mana yang salah kita perbaiki kan. Okey, untuk topik hari ni,
Untuk topik hari ni kan, Ustaz nak bagi teka-teki. Kita nak belajar apa hari ni? Okey, teka-teki. Siapa yang nak jawab, tekan lambang tangan tu dulu, nanti Ustaz pilih untuk jawab teka-teki ni. Okey, teka-teki dia, saya mempunyai sepasang kaki. Sepasang kaki ni maksudnya ada kaki kanan, ada kaki kiri lah, kan? Okey. Saya juga mempunyai bulu pelepah dan mempunyai paruh. Saya boleh berada di atas darat dan di udara. Siapakah saya? Siapa boleh jawab angkat tangan? Okey, tunggu dulu Umar. Umar tadi dah jawab kan, kita bagi kawan-kawan kita yang lain untuk jawab. Okey, Akil Zarif nak jawab? Saya nak jawab. Akil Zarif dulu. Akil Zarif. Burung kenyalang. Okey, ada yang dah terus jawab burung kenyalang, burung. Semua tu betul kan? Kan dia ada sepasang kaki, ada bulu pelepah, ada paruh. Kadang-kadang dia boleh ada atas darat, kadang-kadang dia boleh ada di udara. Okey, bagus yang menjawab tadi tu. Yang jawab burung tadi tu semua betul. Kan? Untuk hari ni kita akan belajar mengenali burung kenyalang. Boleh buka muka surat 84, buku teks. Kita akan belajar membaca hari ni. Tajuk dia burung kenyalang. Tapi sebelum tu, Ustaz ingin nyatakan objektif pembelajaran pada hari ini adalah untuk murid menyatakan idea tersurat yang terdapat di dalam petikan. Dan yang kedua, murid melengkapkan peta bulatan yang di dalam buku teks tu. Kan, buku teks muka surat 84. Okey, boleh? Semua dah buka dah? Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 84. Hari ini kita akan membaca. Tajuk petikan pada hari ini adalah burung kenyalang. Okey. Salam. Okey, boleh nampak kat depan tu. Kelas bahasa Melayu burung. Objektif pembelajaran pada hari ini macam saya nyatakan tadi. 84 ke? 84 Dian. Muka surat 84. 84. Okey. Ada yang tak jumpa lagi muka surat? Okey. Macam yang tadi Ustaz katakan tadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat menyatakan idea tersurat yang terdapat di dalam petikan. Ya Ryan, yang muka surat 84 tu ada gambar burung. Jumpa tak? Okey, sebab tu Ustaz bagi teka-teki tadi tu kan. Sebab topik kita berkaitan burung. Kan, ni objektif yang tadi Ustaz ulang sekali lagi. Yang pertama, murid dapat menyatakan idea tersurat yang terdapat di dalam petikan. Yang kedua, murid dapat melengkapkan peta bulatan. Kan, peta bulatan tu yang kat bawah tu. Nanti kita Ustaz tanya, awak angkat tangan, jawab, kemudian isi dalam tu kan. Okey, seterusnya. Sekejap. Ini adalah burung kenyalang. Ini gambar dia lah. Yang atas duduk kat pokok, yang tengah terbang. Kan? Okey. Ini antara, yang ini tak ada dalam buku teks, cuma Ustaz akan maksudnya Ustaz memberi maklumat tambahan kepada awak. Ini antara spesies-spesies burung kenyalang yang terdapat di Malaysia. Dia yang paling terkenal di Sarawak adalah ini kan. Tapi yang ini pun antara jenis-jenis dia. Kalau kita manusia ni kita panggil saudara mara kan. Macam burung pun ada juga saudara mara dia kan. Ini antara jenis-jenis dia. Kita ada burung nama
enggang hitam, enggang kelingking, enggang badak sumbu, enggang gunung. Enggang ni nama lain bagi burung kenyalang. Okey. Seterusnya, ini sebelum kita baca petikan, kita kenali dulu burung kenyalang. Kenali burung kenyalang. Ataupun nama lain dia burung enggang. Okey. Seterusnya tengok ni. Ini burung kenyalang. Nama dia, nama orang putih dia Rhinoceros hornbill. Nama saintifik dia Bucerus rhinoceros. Kalau nama tempatan dia ataupun kita panggil dia burung enggang ataupun burung kenyalang. Kan? Ini boleh awak tengok dekat buku teks awak tu, muka surat 84. Burung kenyalang, lambang negeri Sarawak. Kalau macam ni awak nampak ni, lambang negeri Sarawak. Lambang negeri Sarawak ni diambil daripada burung kenyalang. Okey, seterusnya dalam buku tu dia mengatakan warna bulu badan burung kenyalang hitam. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Paruh burung kenyalang pula berwarna kuning. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan. Kan? Dia ceritakan burung kenyalang ni menjadi lambang negeri Sarawak. Kemudian warna bulu badan burung kenyalang ni berwarna hitam. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Paruh burung kenyalang pula berwarna kuning. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan. Inilah burung kenyalang ni, kan? Yang atas tu bukan paruh dia. Paruh dia yang kat bawah tu. Sebab tu nama dia burung enggang badak sumbu, sebab dia ada tanduk dekat atas tu seakan-akan badak sumbu. Kan, ada tanduk. Nama orang putih, nama Inggeris dia Rhinoceros hornbill. Seterusnya, selain itu, burung ini juga makan serangga, cicak dan ular. Kan? Burung kenyalang ada banyak di hutan negeri Sarawak. Bagi kaum Dayak, burung ini berkuasa. Kan? Kaum Dayak ni antara salah satu kaum yang terdapat di negeri Sarawak. Kan? Bagi kaum Dayak, burung ini berkuasa. Kan? Tapi bagi kita orang Islam, siapa yang berkuasa? Kalau kita orang Islam, siapa yang berkuasa? Boleh jawab tak? Siapa boleh jawab? Allah. Betul. Bagi kita orang Islam yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi ni bagi kaum Dayak, kan? Kaum Dayak yang tidak beragama Islam, dia katakan burung kenyalang ini berkuasa lah. Kalau kita sebagai orang Islam, tiada yang berkuasa selain daripada Allah. Okey? Rakyat Sarawak berbangga dengan burung kenyalang. Kan? Okey. Ustaz ulang sekali lagi. Burung kenyalang ni lambang negeri Sarawak. Warna bulu badan burung kenyalang hitam. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Paruh burung kenyalang pula berwarna kuning. Burung kenyalang macam mana saya tak tahu. Tak apa, nanti Ustaz pasang video kita dengar. Dia ada bunyi ke macam mana, kan? Sebab dia terbang tinggi, kan? Nanti Ustaz akan pasang video, kita dengar sama-sama. Okey? Okey, seterusnya macam mana? Khalis Naufal? Okey, boleh. Okey, seterusnya paruh burung kenyalang berwarna kuning. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan. Lagi dia gemar makan apa? Burung kenyalang ni. Buah-buahan lagi. Buah-buahan, cicak dan ular. Serangga. Kan? Itu makanan dia. Burung kenyalang ada banyak di hutan negeri Sarawak. Kan? Bagi kaum Dayak, burung ini berkuasa. Tapi kita sebagai orang Islam, tak boleh lah, kan? Tak boleh meletakkan makhluk yang berkuasa. Kan? Allah sahaja yang berkuasa, kan?
Okey, rakyat Sarawak berbangga dengan burung kenyalang ni. Okey, seterusnya. Ini ni kaum Dayak ni. Pahlawan dia. Sebab tu dia anggap burung kenyalang ni berkuasa. Kan? Sebab pahlawan-pahlawan Dayak ni dia akan pakai pakaian yang diletakkan bulu-bulu burung Dayak. Bulu-bulu Dayak pula, bulu-bulu burung kenyalang. Kaum Dayak. Okey. Okey, seterusnya ini peta bulatan. Peta bulatan. Yang awak akan ambil ni adalah idea tersurat daripada petikan dekat dalam buku teks tu. Okey. Siapa yang nak jawab angkat tangan. Kita boleh isi kat sini ada 4 tempat kosong. Kita boleh 4 orang boleh jawab. Angkat tangan, nanti Ustaz pilih, awak jawab. Kalau salah Ustaz bagi orang lain jawab. Kalau tak dapat jawab, Ustaz bagi kat orang lain juga. Okey. Awak bersiap sedia dengan pensel. Kawan awak bagi jawapan, awak boleh tulis. Okey. Sebab ni pun nanti Ustaz akan masukkan sebagai tugasan dekat dalam Google Classroom. Okey, kalau awak tanya kat mana nak dapatkan jawapan-jawapan ni? Jawapan-jawapan ni awak boleh dapatkan daripada petikan tu. Sebab tu kita nak cari idea tersurat. Idea tersurat ni apa yang kita nampak dalam petikan tu. Kita tak payah nak fikir, kan? Dia ada nyatakan di dalam petikan teks tu. Awak tinggal pilih je. Okey. Okey, ini peta bulatan ni dia menceritakan tentang burung kenyalang. Dia nak tahu apa ni? Ini adalah ciri-ciri ataupun sifat-sifat burung kenyalang ni. Dia bagi contoh satu, burung kenyalang bulu badannya hitam. Okey, yang kedua nak isi apa? Siapa boleh jawab, angkat tangan. Selain bulu badannya hitam, burung kenyalang juga apa dia? Angkat tangan, Ustaz pilih. Tak boleh jawab. Tak apa. Angkat tangan Khalis Naufal. Kordeng saya ni warna putih. Kan. Tadi Khalis Naufal cakap jawapan dia apa? Baru burung kenyalang berwarna putih. Okey, betul kan. Paruh burung kenyalang berwarna kuning. Tulis kat situ, kan. Paruh burung kenyalang paruh berwarna kuning, tulis. Nak tulis. Tulis dekat ruangan tu, paruh berwarna kuning. Sebab kat sini dah beritahu burung kenyalang. Kat tengah-tengah ni dah tahu kan. Cuma awak tulis kat ruangan tu yang gambar pensel tu, awak tulis je kat situ dulu. Nanti kita buat balik dekat dalam buku tulis. Yang mula-mula ni awak kena tulis jawapan dululah. Nanti senang awak nak tulis dekat buku tulis awak. Okey, yang itu sudah kan, bulu badannya hitam dah. Yang kedua, paruh berwarna kuning. Okey, yang ketiga. Okey, Umar. Yang ketiga apa, Umar? Umar, boleh jawab Umar? Okey, orang lain tolong Umar. Kakinya berwarna kuning. Kakinya berwarna kuning. Ada tak kat dalam petikan teks tu dia beritahu? Kita ambil idea tersurat ni, ambil daripada petikan teks sahaja. Okey, cuba Afnan. Cuba bagi jawapan Afnan. Yang ketiga ni, kita nak isi apa ni? Jawapan kita boleh ambil dalam petikan sahaja. Burung kenyalang gemar makan buah. Ada di hutan Sarawak. Okey, bagus Afnan. Ada banyak di hutan negeri Sarawak. Okey, seterusnya Ustaz pilih. Makan buah-buah. Nanti kejap Fadia. Adina Zehra, cuba jawab Adina Zehra. Yang keempat ni apa dia? Boleh Adina Zehra? Okey, Fadia, bantu Adina Zehra. Apa lagi yang kita boleh tahu burung kenyalang ini?
Burung burung ini juga makan serangga, cicak dan ular. Okey, bagus Fadia. Terima kasih kerana membantu Atina. Kan burung ini juga memakan serangga, ular dan cicak kan. Okey, dan yang tempat kosong yang terakhir ni. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ustaz, Ya. Kalis, itu boleh ke lawan ular? macam mana? Boleh ke telan jantung tu? Telan apa? Makanan tu? Ya. Boleh kan. Dia nanti dia paruh dia yang tajam tu, dia potong-potong lah. Dia tak ada gigi nak gigit-gigit kan. Okey Madia Husna, boleh isi tempat kosong yang terakhir ni. Madia Husna mana? Okey Fakihah, bantu Madia Husna Fakihah. Jawapan yang terakhir ni apa dia? Burung kenyalang juga. Burung kenyalang ekor dan sayapnya berwarna kenyalang gemar makan buah-buah. Ekor dan sayapnya, tadi Ustaz dengar Madiha jawab, ekor dan sayapnya berwarna putih. Okey, bagus. Yang mana-mana awak nak tulis jawapan daripada petikan teks, betul kan? Idea tersurat, maksudnya awak boleh menyatakan idea tersurat, kemudian awak dah berjaya melengkapkan peta bulatan ni. Kan? Maksudnya awak fahamlah kan? Awak boleh isi dekat peta bulatan ni, maksudnya awak dah berjaya untuk memahami dan mengeluarkan idea tersurat di dalam petikan teks, kemudian lengkapkan peta bulatan yang diberikan. Okey. Seterusnya Ustaz akan pasang video. Tak pasti video ni ada bunyi burung penyalang ke tak. Kita sama-sama saksikan. Sekejap ya. Pasang. Pernah nampak. Tak nampak pun. Sekejap. Ustaz baru nak tekan apa saja. Okey, boleh nampak Boleh. Ya, dia tengah loading. Okey. Tu adalah ni orang Dayak tu, pahlawan dia. Yang atas kepala dia tu apa dia? Bulu apa? Bulu kenyalang. Bulu burung kenyalang. Tapi kenapa dia ambil? Sebab dia anggapkan tadi ada ayat dia cakap bagi kaum Dayak ni burung kenyalang ni berkuasa kan. Itu dia tanda dia macam nak supaya kalau kita cakap rasa hebat, rasa berkuasa, tapi sebenarnya Allah yang berkuasa kan. Tapi ni sebab orang Dayak. Kita orang Islam, kita kena percaya Allah sahaja yang berkuasa. Tapi kan burung kenyalang. Tu. Bagaimana? Seram nama Ustaz.
adalah tarian orang Dayak lah kan. Kita tak boleh tengok lama-lama sebab apa? Sebab apa kita tak boleh tengok lama-lama? Berdosa. Sebab apa? Cuba perhatikan apa yang awak dapat perhatikan dekat dalam video. Ataupun apa? Kalau tak pakai baju, dia apa? Dia tak menutup aurat. Dia bukan tak pakai baju, dia pakai pakaian dia kan, pakaian pahlawan Dayak tu, cuma dia tidak menutup aurat dengan sempurna kan. Kita orang Islam tak bolehlah tengok aurat orang lain kan. Kalau aurat orang lelaki daripada mana ke mana? Umar. Siapa yang tahu? Daripada pusat hingga ke lutut kan. Tadi tu kan kita boleh nampak lutut dia kan. Dia dah tutup lah, tapi nampak pula lutut. Maksudnya dia tak menutup aurat dengan sempurna. Ustaz, tak pesan. Ya, Fadia. Saya nak tanya sikit. Boleh. Saya macam flat. Tapi dia macam ada kawan saya ni. Dia lari. Saya main dia kat bawah. Kali dia buka baju dekat bawah. Saya tutuplah mata saya. Baguslah, tapi Fadia sebagai kawan, Fadia juga boleh berpesan kepada dia kan. Dekat saya sebagai kawan awak nak pesan, kita sebagai orang Islam kena menutup aurat kan. Bagi tahu dia, aurat orang lelaki pusat hingga ke lutut kan. Kena tutup aurat. Dia pun pakai seluar pendek. Kan. Seluar pendek bukan tak boleh pakai kan. Boleh pakai, tapi kenalah pakai yang tutup pusat dan melebihi lutut kan. Kalau seluar pendek tu atas lutut boleh pakai ke boleh pakai? Boleh. Tak boleh lah kan. Kita orang Islam kena menutup aurat dengan sempurna. Ya, Rifki? Iki ada seluar pendek atas lutut. Iki pakai dalam rumah je. Tapi kalau tak ada siapa-siapa, Rifki seorang saja, tak apalah. Kalau orang lain nampak, nanti berdosa kan, menunjukkan aurat kepada orang lain. Saya kalau nak turun pergi mana-mana, saya pakai baju panjang. Dekat rumah saya pakai baju pendek. Kan, kita kenalah menutup aurat kan. Kalau kita berada ada seluar panjang. bukan mahram kita, pakai seluar panjang kan. Saya dekat luar pakai tudung. Kalau seluar pendek, lepas tu awak lapiskan seluar panjang ke awak pakai kain, tak apalah. Okey. Okey. Okey, Ustaz ingatkan sekali lagi, kita berada dalam kelas online, kenalah menjaga adab seperti mana kita menghadiri kelas di sekolah kan. Tapi perbezaan dia, kita tidak berada di dalam kelas, masih lagi kena jaga adab kan. Duduk dalam keadaan sopan, duduk dalam keadaan bersedia kan, menutup aurat. Macam sekarang ni bagus, alhamdulillah, semua handsome dan cantik-cantik kan, berpakaian uniform sekolah. Tahniah semua Ustaz ucapkan. Okey? Saya pun handsome. Kan, kalau perempuan cantik lah, kalau lelaki handsome kan. Kacak. Okey? Adab dalam kelas online lagi apa lagi? Kalau apa-apa, angkat tangan, nak tanya ke kan, nak keluar ke, nak minum air ke, minta izin. Jangan mengganggu ustaz ataupun ustazah mengajar. Bersedia dengan buku dan alat tulis. Okey, Afnan? Boleh Afnan? Boleh. Okey. Seterusnya, okey, Ustaz nak tanya, dalam Islam dibenarkan ataupun tidak untuk membela haiwan? Saya bela kucing. Islam bagi tak? Kan. Kenapa kaki? Ya, tak tahu. Saya tak boleh bela kanak.
Kan, okey, tengok sekali Saya lagi. pun tak pergi burger katak. Tengok Islam benarkan ke tak untuk membela haiwan? Ustaz ada sediakan. Dalam syarat juga kita dibenarkan untuk memelihara haiwan. Hanya sahaja suka melihat kecantikannya dan bermain dengannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walakum fiha jamalun hina turhuna wa hina tasrahun. Dan maksudnya dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu keindahan yang menarik hati ketika kamu membawanya balik untuk berehat pada waktu petang dan ketika kamu membawanya keluar pada waktu pagi. Surah An-Nahl ayat 6. Kan? Ini untuk kita dalam syarat membenarkan kita untuk membela, macam Fadiah cakap apa, kucing tadi kan, arnab, untuk kita melihat keindahan ciptaan Tuhan ni kan. Ya Fadiah, nak tanya apa Fadiah? Saya bela kucing, tak adalah sampai mana kucing tu masuk rumah saya. Kan ada kucing ni masuk rumah saya, dia kencing dekat atas tilam saya. Sebab itulah kita bila kita memelihara haiwan ni, kita kena jaga betul-betul kan. Sebab haiwan ni dia tak ada akal. Kita sebagai tuan dia, kita lah kena jaga kan. Kalau bela tu jangan bagi pergi dekat rumah jiran. Jangan pergi bagi kucing kita yang kita bela ni, kucing yang kita bela ni pergi buang air dekat rumah jiran, berdosa kan. Nanti jiran marah, kita yang berdosa sebab kita tak jaga binatang peliharaan kita dengan betul. Okey, sekejap ya Fadiah. Okey, seterusnya, kenapa kita ternak ataupun bela haiwan peliharaan? Kerana kecantikan pada binatang yang diternak ataupun dibela, apabila melihatnya akan melahirkan rasa gembira dan senang hati. Kan? Ada tak kat sini yang dia tengok kucing dia bela, tengok hamster, tengok arnab tu rasa macam ada? Tak ada kan? Mesti kita bila kita tengok tu, kita nak belai dia, kita nak usap dia kan, nak dokong dia kan, sebab kita rasa gembira dan senang hati. Itu pun antara salah satu cara kita untuk melepaskan tekanan kita kan. Dah penat buat kerja, dah penat pergi sana pergi sini, bila balik rumah kita main dengan haiwan peliharaan kita. Tapi persoalan dia, boleh tak kita bela burung? Kan burung ni kan jenis yang terbang kan? Dia kan terbang kan? Dia mendarat sekejap lepas tu dia terbang kan? Ada rumah dia. Boleh ke tak boleh? Okey. Bagus Fadiah kan? Boleh ke kita memelihara haiwan? Terutamanya burung kan, yang selalu kita tengok. Kan selalu kita tengok orang kurung burung tu, boleh ke dia bela burung tu dia kurung kan? Kan berdasarkan hadis ni. Ya. Dia burung. Ya, tadi siapa kejap Fadiah, ada orang nak tanya, siapa tu? Ryan. Ryan, kenapa Ryan? Kejap lagi Ryan. Kelas kita hari ni, yang untuk hari ni kita sampai jam 12. Okey, sikit lagi Ryan. Sekejap saja. Okey, boleh Ryan? Boleh bertahan? Boleh. Okey, bagus Ryan. Ryan kan tiap-tiap hari bersemangat. Kan? Okey, seterusnya tengok ni. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dakhalat imra'atun nar fi hirwatin rabatha falam tud'imha walam tad'ha ta'kulu min hishashil ar. Maksud dia, seorang perempuan masuk neraka disebabkan seekor kucing kerana dia mengikatnya, tidak memberinya makan dan tidak melepaskannya makan binatang yang melata di muka bumi sehinggalah kucing itu mati dalam keadaan kurus kering. Riwayat Al-Bukhari. Kan? Kita kalau nak bela binatang apa-apa sekalipun, kita kena jaga kebajikan haiwan tersebut. Apa tu kebajikan haiwan tersebut? Maksudnya awak kena bagi makan, minum,
tempat tinggal kan. Tak bolehlah awak bela-bela biarkan dia pergi kat rumah jiran awak. Berak kat sana, kencing kat sana. Tak bolehlah. Awak kena sediakan, kalau boleh kucing kan, ada pasir untuk dia berak kan. Kena sediakan makanan dia, air dia. Macam awak juga kan. Burung. Bela burung. Kali snowfall bela burung. Kalau bela burung boleh kan. Abah kita. Abah kali lah. Tapi pastikan ada makanan dia, ada air dia kan. Pergi dah. Okey. Ya, Umar. Saya nak cakap. Ibu saya bela Sorang-sorang. ikan. Bela ikan. Ikan mestilah hidup dalam apa? Dalam air. Dalam air. Kita kenalah sediakan bekas untuk ikan tu kan. Janganlah Saya awak pun beli ikan. ikan pun ada kan. Ikan hidup dalam air, kita kena sediakan bekas ataupun kita panggil akuarium. Ikan dan kucing. Bela ikan dan kucing kan. Tapi bila Islam dah benarkan kita untuk membela haiwan ni, kita kena jaga kebajikan haiwan tersebut dengan memberikan tempat tinggal yang sesuai. Contohnya ikan hidup di dalam air, kita sediakan tempat tinggal dia, air, akuarium. Okey, Danish, kenapa Danish? Okey, seterusnya Ustaz nak kita semua menjawab kuizi. Siapa nak jawab kuizi? Angkat tangan. Okey, yang ni sebelum Ustaz bagi link ni dekat awak untuk awak jawab sendiri, kita jawab sama-sama dulu dalam kelas. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, kita jawab sama-sama dulu di dalam kelas. Kemudian Ustaz akan berikan link kuizi tersebut di dalam Google Classroom. Awak boleh jawab sekali lagi di dalam Google Classroom. Okey, semua dah bersedia? Dah. Sudah. Siapa dah bersedia cakap saya? Saya. Saya. Siapa yang dah bersedia? Saya dah bersedia. Okey. Saya bersedia. Okey, terima kasih. Ya. Bersedia Ustaz akan pasang. Saya sedia. Kita sama-sama jawab. Saya sedia. Okey, Ustaz akan masukkan. Sedia. Kita akan masukkan kelas satu Al-Batuta sebab kita jawab sama-sama. Kita akan jawab sama-sama kat dalam ni. Nanti ada jawapan, awak cakap jawapan dia apa. Boleh? Macam ni. Okey. Nanti Sama. dah selesai kelas baru Ustaz bagi dalam Google Classroom. Yang sekarang ni kita jawab sama-sama dulu. Okey? Hai. Kelas 1 Al-Batuta bersedia? Kita mulakan. Okey, last game. Bagi kaum Dayak ini berpuasa. 1, 2, 3. Puasa Okey, yang berpuasa submit. Okey, betul. Bagus. Okey, soalan nombor 2. Apakah nama burung ini? Burung merak ke? Okey. Kita submit. Tengok betul ke salah. Okey, betul. Bagus. Untuk diri sendiri. Okey, burung kenyalang ini ada banyak di hutan negeri apa? Johor ke? Sabah? Sarawak. Betul ke salah? Okey, terusnya. Ekor dan burung kenyalang ke warna? Saya belum berbayar. Hutan. Okey, kita cuba jawab hitam. Betul ke salah? Tengok hitam. Alah,
jawapan dia satu salah. Okey, apa dia jawab lagi? Apakah warna badan penyalang? Kuning, putih. Okey, dia jawab hitam. Okey, betul. Tepuk tangan untuk Tilia anda. Okey, kita dah power up. Puas. Game lah kan. Okey, next. Soalan yang ke-6. Baru burung dalam berwarna merah. Ha? Okey. Kuning betul. Kuning adalah jawapan yang betul. Okey, burung kenyalang makan. Burung kenyalang makan buah-buahannya. Buah-buahan dan Buah-buahan okey, betul lagi. Tepuk tangan untuk awak semua. Okey, soalan yang terakhir. Kenyalang dia ke Sarawak, bukan Selangor. Betul, ni kepada anda semua. Kita satu je salah kan? Okey, ni ulangan soalan. Burung kenyalang berwarna putih. Warna putih. Okey, betul. Kelas 1 Al-Batuta. Ni kita tengok dapat berapa markah. Okey, sini tak adalah. Nanti awak jawab semua. Kita boleh tengok berapa markah yang awak dapat. Kan? Okey, tahniah kepada kelas 1 Al-Batuta kerana bekerjasama menjawab kuizi. Kan? Satu je salah tadi kan. Ada yang cakap hitam, ada yang cakap putih. Tapi dalam buku teks dah beritahu dah. Ekor burung kenyalang warna? Ekor dia warna apa? Putih. Kan? Tadi ada yang jawab hitam, ada yang putih. Tapi tahu, nanti awak akan jawab sekali lagi di dalam Google Classroom. Tak bagi. Okey? Tadi kita menjawab bersama-sama kan? Kita bekerjasama sebagai satu kelas. Ya, Danish? Ya? Okey, ni sekejap lagi kelas habis, kita akan baca doa. Tapi sebelum tu Ustaz nak rumuskan daripada kelas kita ni. Kita telah mempelajari tentang mengeluarkan idea tersurat dan melengkapkan peta bulatan, kan? Dan kita juga dapat mengenali burung kenyalang ataupun nama lain dia burung enggang. Kita juga dapat mengenali orang Dayak, kan, dia punya pakaian tradisional dia, pakaian pahlawan dia kan. Itu pakaian tradisional dan pakaian pahlawan orang Dayak lah tu yang tengok tadi tu. Kemudian kita dapat handphone kita dah panas. Okey, kejap Kalis. Okey, itu yang kita boleh rumuskan di dalam kelas kita pada hari ini kan. Dan kita boleh rumuskan juga, kita boleh bela haiwan tapi kita kena jaga kebajikan dia kan. Islam dah bagi tahu dah kan. Okey. Sebelum kita mengakhiri kelas kita, kita sama-sama menandatangan, membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Mari kita sama-sama menandatangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi illalladzina amanu wa 'amilus solihati. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ucapkan tahniah dan terima kasih kepada
murid-murid satu Al-Batutah kerana berjaya hadir ke dalam kelas, kerana berjaya bersama-sama kita menjawab kuizi kan. Terima kasih semua. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kepada Ustaz. Nombor telefon Ustaz tu WhatsApp kan. Mengucap terima kasih. Okey, sama-sama Fadia. Kan nanti tugasan-tugasan Ustaz akan berikan di dalam Google Classroom. Termasuklah kuizi tadi pun Ustaz akan masukkan. Okay, terima kasih semua. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.